Assalamualaikum, apa khabar semua? Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya. Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sihat dan bahagia selalu, insya-Allah. Pada video kali ini saya ada dua kisah seram. Kisah pertama adalah kisah seram diekori Pontianak dan kisah kedua adalah hantu di klinik. Kisah pertama ni berlaku pada tahun 2007. Yang menceritakan kisah ni adalah seorang abang. Saya akan gunakan nama samaran Nazirul untuk memudahkan penceritaan. Nazirul ni dia ada seorang adik lelaki. Adik dia ni bekerja di sebuah pasar raya. Waktu kerja adik Nazirul ni mula pada jam 10 pagi dan habis pada jam 10.30 malam. Pada masa tu adik Nazirul ni dia masih lagi belum ada kenderaan sendiri, motor ke kereta tak ada. Jadi dia berulang-alik ke tempat kerja naik bas saja. Selalunya bila habis kerja tu pukul 10.30 keluar daripada tempat kerja, naik bas sampai ke rumah biasanya pukul 11 lebih, dekat-dekat pukul 12 baru sampai ke rumah. Daripada stesen bas, perhentian bas tu tempat dia turun, nak balik ke rumah ada dua pilihan jalan. Pilihan pertama adalah melalui jalan dalam taman, taman rekreasi, tempat yang orang selalu pergi exercise lah petang-petang. Dekat taman tu ada tempat pejalan kaki ataupun track jogging lah, macam track jogging lah macam tu. Daripada taman tu nak pergi daripada stesen bas lalu dekat situ sampai ke rumah lebih kurang 4 ke 5 minit macam tu lah, ambil masa. Tapi dekat jalan taman tu agak seram lah, sebab suasana dia suram. Ada lampu jalan tapi 2-3 biji macam tu je yang berfungsi. Tu pun malap, dia tak terang. Lagi satu macam biasalah kalau taman ni mesti banyak pokok, jadi macam seram sikit lah lalu kat situ. Satu lagi jalan yang boleh dilalui daripada tempat perhentian bas ke rumah adalah melalui jalan di luar taman. Jauh sikit lah. Kalau lalu ikut jalan luar taman ni ambil masa lebih kurang 10 ke 12 minit macam tu jalan kaki untuk sampai ke rumah. Jadi mestilah adik Nazirul ni pilih jalan dalam taman kan, sebab singkat, masanya singkat untuk sampai ke rumah. Dia dah penat-penat balik kerja, dia nak cepat sampai aja. Tak kisahlah jalan tu seram ke apa, dia tetap lalu jalan yang dalam taman tu. Adik Nazirul ni pernahlah cerita dekat Nazirul pasal jalan tu lah, jalan dalam taman tu. Dia hari-hari lalu kat situ. Dia pernah cerita dalam jalan taman tu ada banyak pokok, tapi ada salah satu pokok ni yang buatkan dia rasa takut. Bila setiap kali dia lalu dekat pokok tu, dia rasa macam diperhatikan daripada arah pokok tu. Dan bila dia dah melepasi pokok tu, dia rasa seperti dia ni diekori. Adik Nazirul ni dia rasa macam ada orang ikut dia daripada belakang. Tapi adik Nazirul ni dia cuma rasa aje. Dia tak pernah nampak lah apa-apa yang menakutkan kat situ. Tapi sebenarnya Nazirul pun dia ada satu benda yang dia tak bagi tahu adik dia. Dia dah perasan lama dah benda ni. Setiap kali adik dia balik ke rumah, dia sebenarnya ada ternampak sesuatu. Bukan sekali tapi dah banyak kali. Dan apa yang adik Nazirul ni ceritakan dekat Nazirul seolah-olah memberi jawapan pada apa yang dia nampak selama ni. Jadi apa yang sebenarnya Nazirul ni nampak? Okey, dia macam ni. Nazirul ni dia biasa tidur malam. Lewat malam baru dia tidur, sebab dia suka tengok TV dekat ruang tamu sampai lewat malam. Jadi masa adik dia ni balik, biasanya memang dia tak tidur lagi. Dia dekat ruang tamu tu. Jadi dia boleh nampak adik dia ni masuk rumah. Adik Nazirul ni setiap kali balik ke rumah, macam biasalah dia akan bagi salam, buka pintu, masuk ke rumah dan tutup pintu. Masa nak tutup pintu tu lah biasanya Nazirul ni akan ternampak sesuatu. Dah banyak kali sebenarnya Nazirul ni ternampak masa adik dia nak tutup pintu. Adik dia dah masuk nak tutup pintu tu, Nazirul selalu ternampak ada seorang perempuan tercegat berdiri di depan pintu. Dan perempuan tu menunduk, wajah ni menunduk dengan rambut yang menjuntai panjang. Jadi memang seram bila tengok perempuan tu. Tapi Nazirul tak pernah ceritakan perkara ni pada adik dia, sebab dia risau kalau adik dia menjadi takut nak pergi kerja, nak balik kerja. Nazirul pernah lah cerita perkara ni pada kawan dia yang lagi tua lah. Kawan Nazirul ni dia dah kenal Nazirul lama. Family Nazirul semua dia kenal.
Jadi dia ceritakanlah macam tu macam ni. Jadi kawan Nazirul ni beri pendapat lah, sebab dia tahu kawasan tu. Kawan Nazirul ni dia berpendapat yang apa yang Nazirul ni nampak selalu berdiri tercegat dekat luar rumah tu, dekat depan pintu tu, adalah Pontianak. Dan Pontianak tu mungkin berasal daripada taman tu, tempat tinggal dia dekat taman tu, dekat pokok yang adik Nazirul ni selalu bagi tahu yang dia rasa takut lalu tu. Mungkin dekat situlah tempat dia, rumah dia. Mungkin Pontianak tu dia selalu setiap hari tengok adik Nazirul ni balik lalu dekat depan rumah dia, depan pokok tu. Dia lama-lama dia rasa minat dan akhirnya dia ikut balik. Bila dah sampai depan pintu, Pontianak tu tak boleh masuk. Dan kawan Nazirul ni boleh agak kenapa Pontianak tu tak boleh masuk ke dalam rumah. Katanya kawan Nazirul ni mungkin sebab adik kau dan mak kau jenis yang tak tinggal solat di rumah tu, dan korang selalu baca Quran. Jadi mungkin sebab tu rumah tu mungkin dilindungi berkat amalan yang baik yang Nazirul dan satu family dia ni buat, bacaan Quran, solat. Itulah kesimpulan yang kawan Nazirul ni bagi. Bila Nazirul ni fikir balik apa yang kawan dia ni cakap, ada betulnya juga. Cuma Nazirul dengan adik dia ni tak adalah rajin sangat mengaji, sekadar solat wajib macam tu je lah, solat yang wajib. Tapi mak Nazirul lain. Mak Nazirul betul-betul rajin baca Quran. Pagi, petang, malam memang dia akan baca Quran. Itu je lah kerja dekat rumah. Kadang-kadang dia baca dekat ruang tamu, kadang-kadang dia baca dalam bilik. Memang tak henti-henti lah bacaan Quran di rumah tu. Nazirul ni dia tak ceritalah perkara ni kepada adik dia tu. Cuma dia pesan je lah, kalau boleh janganlah selalu sangat lalu jalan jalan taman tu. Lalulah jalan di luar taman. Sebab dia bagilah alasan, mungkin dekat situ ada anjing ke, ataupun takut ada perompak ke, jalan tu kan gelap, dia seorang-seorang, bahayalah. Itulah alasan yang Nazirul bagi kat adik dia. Lepas tu Nazirul pesan juga, kena rajin-rajin baca Quran, rajin-rajin solat. Tu je lah. Kisah kedua ni terjadi kepada Bakri, berlaku di sebuah klinik di negeri Johor. Pada hari kejadian ni berlaku, Bakri dia tak berapa sihat. Balik aja kerja petang tu, Bakri dia rasa tak sedap badan. Semuanya mula dengan sakit kepala, sakit kepala yang teruk lah, dan badan dia terasa panas-panas. Dia dah demam lah masa tu. Tapi menghala ke malam, demam dia makin teruk, dan sakit kepala dia tu tak hentilah, tak hilang-hilang lah. Lebih kurang jam 11 malam, Bakri ni terjaga daripada tidur. Masa tu kepala dia masih lagi sakit, dan badan dia pun makin panas. Dia jadi tak selesa lah nak tidur. Bakri ni memang jenis yang susah nak pergi klinik lah, nak jumpa doktor. Jadi dia cuma pergi ke bilik air, basuh muka, lepas tu pergi ke dapur minum air, dan dia cuba sambung tidur. Lebih kurang pukul 12 lebih tengah malam, Bakri terbangun sekali lagi, sebab dia rasa memang panas betul badan dia. Dan masa tu isteri Bakri paksalah Bakri ni untuk pergi ke klinik, sebab ada klinik 24 jam dekat aja dengan rumah. Isteri dia pesan suruh pergi jumpa doktor, ambil ubat dan ambil MC sekali lah, sebab dia kesian sangat tengok lelaki dia ni. Kalau tak paksa memang tak pergi. Jadi Bakri pun bersiap lah. Pukul 1 pagi Bakri keluar daripada rumah dan pergi ke klinik 24 jam tu. Bakri pergi ke klinik tu menaiki motor. Bila dah sampai, Bakri pun tolaklah pintu tu dan tengoklah ke dalam. Bila tengok ke dalam, Bakri nampak hanya ada 2 orang pesakit yang tengah menunggu. Pesakit tu adalah seorang perempuan dan seorang budak kecil, duduk dekat belah belakang kursi menunggu yang paling belakang dekat dalam klinik tu. Jadi Bakri pun masuklah, bagi IC semua daftar, lepas tu ambil nombor dan duduk di kursi menunggu, tapi yang belah depan dekat dengan kaunter. Tak sampai seminit, dah ada orang dekat kaunter tu panggil Bakri untuk masuk ke bilik doktor. Bakri pun bangun dan terus menuju ke bilik doktor. Masa tu Bakri tengoklah ke arah perempuan dengan budak kecil tu. Masa tu Bakri terfikir, dia orang ni tertidur ke? Sebab perempuan tu dengan budak kecil tu tertunduk aja ke bawah daripada tadi. Lepas tu Bakri ni terfikir, mungkin hari dah lewat, dah pukul 1 lebih kan, mungkin terlalu mengantuk ke apa. Dan Bakri fikir mungkin diorang ni dah jumpa doktor, dah siap jumpa doktor, cuma nak tunggu ambil ubat je. Sebab kalau kata 2 orang ni belum jumpa doktor,
Takkanlah nama Bakri dipanggil dulu, mestilah perempuan tu dengan budak kecil tu dipanggil dulu kan. Jadi mungkin dah siap dan nak tunggu ubat lah, yang dua orang tu, perempuan dengan budak kecil tu. Jadi Bakri pun masuklah ke dalam bilik doktor. Bila Bakri ni masuk aja ke dalam bilik doktor, benda pertama yang Bakri ni perasan adalah ada CCTV, screen monitor CCTV dekat dinding bilik doktor tu. Dekat monitor CCTV tu ada paparan split screen, maknanya boleh tengok dua paparan dekat situ. Boleh tengok CCTV yang ada dekat dalam klinik yang tunjukkan apa, daripada kaunter sampailah kursi menunggu belakang, keseluruhan dalam ruang dalaman klinik. Dan satu lagi CCTV boleh tengok di bahagian luar, daripada pintu depan sampailah ke tempat parking. Jadi masa tu Bakri ni terperasan dekat paparan CCTV bahagian dalam klinik ni, di kursi paling belakang kosong, tak ada orang. Sedangkan baru je tadi dia nak masuk ke bilik doktor tu, dekat pintu masih lagi nampak perempuan tu dengan budak kecil tu ada. Jadi Bakri bila tengok macam tu, Bakri ni sampai menjenguk balik keluar. Bila Bakri menjenguk balik keluar, memang perempuan dan budak kecil tu tak ada. Itu yang dia pelik. Takkanlah perempuan tu dengan budak kecil tu bangun dan keluar daripada klinik. Memang cepat betul dia orang berjalan kalau macam tu. Takkan nak berlari kan. Kalau dia orang berlari sekalipun, boleh perasan dekat bahagian belakang badan kita ni kalau ada orang berlari. Tapi tak ada. Nak kata keluar ikut pintu belakang, biasanya memang tak buka pintu belakang kalau beroperasi malam-malam, lewat awal pagi macam ni. Jadi seolah-olah macam perempuan tu dengan budak kecil tu gaib macam tu saja. Tapi Bakri dia tak fikirkan sangatlah sebab dia tak sihat masa tu. Jadi dia masuk ke dalam dan jumpa doktor. Doktor pun mulalah buat pemeriksaan. Dia cek suhu badan Bakri memang tinggilah. Masa tu suhu badan Bakri 38.6 degree Celsius. Maknanya memang demam panas lah. Doktor pun cakap demam panas. Doktor pun bagilah MC 2 hari. Bila dah siap tu, Bakri pun tunggulah balik dekat luar, dekat kursi menunggu. Bakri pun tengoklah dekat kursi paling belakang tu, memang tak ada orang lah. Tak lama lepas tu nama Bakri pun dipanggil di kaunter. Bakri pun pergilah ke kaunter, ambil MC dia, ubat dia dan buat bayaran. Masa tu Bakri tanyalah pada orang yang jaga kaunter tu, budak perempuan tu, adik, nak tanya sikit ni, tadi ada tak seorang ibu dengan anak dia datang ke sini nak jumpa doktor ataupun ambil ubat? Lepas tu budak perempuan tu tanyalah, pukul berapa cik? Lepas tu Bakri ni beritahulah, baru je tadi, lebih kurang dalam 5-10 minit macam tu. Lepas tu budak perempuan tu jawab, oh tak ada, malam ni cik baru cik seorang aja pesakit yang datang. Masa tu Bakri dah rasa meremang dah. Lepas tu Bakri ni tanyalah sekali lagi, nak kepastian lah, betul ke ni? Tak ada kan? Lepas tu budak perempuan tu jawab, betul lah, tak ada. Kenapa cik? Lepas tu masa ni Bakri dia macam dia tipu sikit lah. Cakap, oh tak ada, tadi member dia cakap nak datang sini bawa anak. Tak jadilah tu. Sebab Bakri ni risau kalau dia cerita perkara sebenar, dia takut budak perempuan tu nanti takut bekerja kat situ. Bila dah siap ambil semua ubat, MC dah bayar semua, Bakri pun keluar daripada klinik tu, naik motor dan balik ke rumah. Setakat tu sajalah video saya pada kali ini. Saya harap semua penonton terhibur. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi penonton yang nak kongsikan kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta segala makhluk. Semoga kita berjumpa lagi di video saya yang seterusnya, insya-Allah. Assalamualaikum.